Wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassirtu asratu min bil hayri syukran azim. Saya disarankan oleh Yakim dan Jabatan Agama sebelum tazkirah ni dia suruh baca suratul Kahfi dulu. Jadi saya kena patuhlah. Dia baca sama-sama je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitabi wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina allazi ya'maluna salihati anna lahum ajran hasanah makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu takhazallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim in yakuluna ila kaziba fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iduna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibta an ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba iza awal fitriyatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Tajuk saya hari ini ialah beberapa doa ketika kita berwuduk. Wuduk ni dah kita amalkan hari-hari, tapi kita doa kadang-kadang terlepas pandang. Kerana apa? Kalau ikut sunnah Nabi, kita nak berwuduk tu tangan kita kena bersihkan ini. Jadi selati. Kerana apa? Kadang-kadang ada sisik ikan, ada getah, ada gam, dia akan tanggal. Apa baca dia? Yang saya nak bagi doa dia ni. Ketiga, membasuh kedua tapak tangan dan berkomor-komor. Kalau nak cantik-cantiklah, tak cantik pun tak apa. Semua kewajipan saya untuk mendedahkan aja. Ikut saya pun tak apa, nak tulis pun tak apa. Jadi masa kita basuh tangan ni ada doa dia. Ya Allah, kurniakan daku. Ya Allah, kurniakan daku. Ya Allah, kurniakan daku sentiasa mengingatimu. Sentiasa mengingatimu. Sentiasa mengingatimu. Kenapa saya ulang 3 kali? Sebab kata Rasulullah, kalau menyampaikan satu ilmu tu ulang 3 kali. Jadi saya ulang 3 kali. Semula. Ya Allah, kurniakan daku sentiasa mengingatimu dan sentiasa bersyukur kepadamu dan mengingatimu segala perintahmu dan ya, ikutlah, elokkanlah ibadahku. Elokkanlah ibadahku. Dia ambil daripada bahasa Arab ni, saya ambil daripada bahasa Arab, saya tukar bahasa Melayu. Elokkanlah ibadahku kepadamu. Jadi kita masa basuh tangan tu, itulah baca doa dia. Selati. Jadi kita daripada mula kita dah ada pahala dah. Sebab apa? Ikut sunnah Nabi. Itu cara dia. Walaupun tak ada apa-apa
tak ada getah, tak ada apa, tapi kita kena buat. Kena buat menselat-selati tu. Bes. Kemudian ketiga, masukkan air ke dalam hidung. Pernah tak sedut air ke dalam hidung? Tak pernah. Sapu je. Sedut air ke dalam hidung. Sedut air ke dalam hidung, jangan buang ke kanan. Itu tak bagus. Buang ke depan pun tak bagus. Dia buang ke kiri, pegang ni. Ke kanan tak elok, ke depan pun tak elok, dia pegang ujung ni ke kiri. Doa dia ni yang kita nak, yang saya nak dedahkan doa dia ni. Ya Allah, berilah daku. Ya Allah, berilah daku. Ya Allah, berilah daku peluang mencium wangi syurga. Peluang mencium wangi syurga. Peluang mencium wangi syurga. Maknanya kalau catat itu sempatlah pasal apa? Sama ada nak tulis bahasa kebangsaan ke, tulis Jawi ke, tulis apa, tulis lah. Dah tulis Cina, tulislah Cina. Tak kisah. Sebab apa? Kita bau surga ni 500 tahun perjalanan dah bau dah wangi dia. Kemudian dah siap tu, ni ketika membasuh muka. Basuh muka, kita basuh muka. Basuh muka ni saya tengok, saya pandang-pandang macam-macam cara. Cara basuh muka tu, dia tak ikut sunnah yang disarankan oleh Rasulullah. Yang ada orang basuh muka tu gini. Tapi kalau ikut sunnah Nabi, dia basuh muka daripada atas ke bawah, keluar 1, 2, 3. Itu dia. Masa dalam hati dia, dalam hati apa? Kalau gunakan bahasa Arab, natural fa'al hadas al-ghalillahi ta'ala lah. Tapi kalau gunakan bahasa Melayu, saja aku mengatakan hadas yang kecil kerana Allah. Itu kewajipan kita niat. Tapi dalam masa itu kita ada doa. Doa ni saya nak bagi. Doa yang ni saya nak bagi masa basuh muka tu. Ya Allah, putihkanlah mukaku. Ya Allah, putihkanlah mukaku. Ya Allah, putihkanlah mukaku. Di dunia muka kita gelap, pekat. Tapi di akhirat esok muka kita boleh putih. Itu kerja apa? Kerja Allah. Ya Allah, putihkanlah mukaku. Di hari diputihkan wajahku. Jadi putih di akhirat besok muka kita diputihkan dan dihitamkan wajah ketika dibangkitkan daripada kubur. Jadi kita bangkit daripada kubur besok, minta Allah Ta'ala putihkan muka kita, jangan dihitamkan. Kita setelah dikubumikan, kita akan dibangkitkan daripada kubur. Tapi kita minta pada Allah, sebelum dikumpulkan daripada mahsyar, muka kita ni putih. Walaupun kulit kita hitam, tapi dengan berkat kita selalu berwuduk, muka kita besok putih. Bila kata dia, Ya Allah, putihkanlah mukaku, di hari diputihkan dan dihitamkan wajahku. Wajah yang dihitamkan wajahku dibangkitkan daripada kubur. Kubur yang mula-mula dibangkitkan ialah kubur Bakri ke kubur mana agak? Kubur yang mula-mula dibangkitkan. Kubur Bakir. Kenapa kubur Bakir mula-mula dibangkitkan? Mula-mula sekali kerana di situ ada jasad Rasulullah. Ada jasad Rasulullah. Sebab tu kalau orang yang tawaduk, orang yang betul-betul tawaduk, dia nak lalu kawasan lintasan, macam mana nak tahu di mana itu ada, di situ ada jasad Rasulullah? Kita kalau pergi Masjid Nabawi, ada kubah hijau kan? Kemudian ada kubah hijau, di bawah itulah jasad Rasulullah. Dalam kubah hijau tadi ada tak petak-petak lubang-lubang? Ada tak lubang-lubang? Kubah hijau tu ada lubang-lubang. Itu kandak siapa tu? Kandak Aisyah. Lubang-lubang tu kandak Aisyah. Kenapa nakkan lubang-lubang? Sahabat tanya Aisyah. Semoga kalau adalah hujan turun, percikan tu akan masuk ke tempat makam Rasulullah. Itulah. Kalau orang yang tawaduk, di situ dia tak nak pakai kasut. Dia tanggalkan kasut. Sebab itulah kalau kita masuk Masjid Nabawi, kita nak lalu di makam Rasulullah, kita kena tanggalkan kasut. Kerana di situ menghormati. Itu orang yang tawaduk. Maknanya orang rendah diri.
kita kena tanggalkan kasut. Tapi kalau kita sebelah luar, taklah masa nak lalu depan tu. Bagi orang perempuan, dia lalu kawasan belakang lah. Jadi kena tanggalkan kasut. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi Muhammad. Apa doa tadi? Ketika kita nak bangkit daripada kubur, bacanya, Ya Allah, putihkanlah mukaku di hari diputihkan dan dihitamkan wajah-wajah ketika dibangkitkan daripada kubur. Kemudian membasuh dua tangan. Basuh dua tangan. Basuh dua tangan, tangan mana yang mula-mula nak basuh? Tangan kanan. Basuh tangan kanan dulu. Cara ni macam mana kehendak Rasulullah? Mesti basuh daripada ujung jari. Basuh daripada ujung jari. Buat ke belakang ni. Ujung jari. 3 kali aja. Ratakan ujung jari ke belakang. Kalau sampai sini ni wajib. Tapi kata Rasulullah, lebihkan sikit. Lebihkan sikit. Jangan tengok tangan saya hitam. Ni sampai sini. Saya ni tunjuk. Basuh, itu. Selati sunat tu. Sunat dapat pahala. Selati sampai ada 1, 2. Kalau 2 ni berhenti, makruh. Tambah lagi 1, sunat. Jadi dapat wajib, dapat sunat. Sampai ni buat sunat. Sampai ujung, sampai ni. Lebih. Kalau sini wajib. Sampai sini. Kerana apa? Kata saya baca dalam satu hadis. Di padang mahsyar besok, dia tahu ini umatku, kata dia. Kerana basuh dia sampai sini. Nabi Muhammad tahu ini umatku. Sebab tu saya kena jelaskan. Tapi apa doa dia yang nak dibaca? Doa dia yang penting ni. Kalau nak rakam, nanti saya ulang semula. Siapa dah salin, saya suruh baca sini-sini. Suruh baca. Okay. Doa dia ketika basuh tangan kanan. Ya Allah. Ikut saya. Ya Allah, berikanlah suratan amalku dengan tangan kananku. Ya Allah, berikanlah suratan amalku dengan tangan kananku. Dah 2 kali ya. Ya Allah, berikanlah suratan amalku dengan tangan kananku. Kata Rasulullah, apabila kita dah berkumpul di padang mahsyar, masing-masing mendiamkan diri. Ayah tak kenal anak, anak tak kenal ayah, suami tak kenal isteri, isteri tak kenal suami. Masing-masing nafsi-nafsi. Kerana apa? Dia menunggu amalan ini datang daripada kanan ataupun kiri. Susah hati. Kita nak menunggu susah hati. Berapa lama tu? Lamanya tak tahu. Berapa lama. Sebab saya baca tu, dia tak tahu berapa lama. Itu nasib lah. Apabila sampai amalan daripada tangan kanan, alhamdulillah lah. Sebab kita minta kepada Allah ni. Ya Allah, berikanlah suratan amalku dengan tangan kananku. Kita terima tangan kanan. Harapan bagi. Dan hisaplah amalku dengan secepat-cepat kiraan. Maknanya kita minta kepada Allah, kita punya amalan ni cepat dikira. Cepat dikira. Tak boleh lambat. Itu doa ni. Bila nak baca doa ni? Ketika kita basuh tangan kanan dalam hati. Kemudian ulang semula. Saya suka kat sini ni. Mudah-mudahan kita dapat amalan besok daripada tangan kanan. Okey, mula. Ketika baca tangan kanan, dalam hati sebut, Ya Allah, berikanlah suratan amalku dengan tangan kananku dan hisaplah amalku dengan secepat-cepat kiraan. Maknanya kita cepat dikira. Tak lambat. Kita minta kepada Allah itu. Ini yang disarankan oleh Rasulullah lah. Saya ini menyampaikan aja. Tapi benda ni masih amalkan. Saya dah fikir-fikir. Baik-baik aku bagilah. Siapa yang tak nak tu tak paksa. Siapa nak saya bagi. Tak nak saya tak paksa. Kemudian ni tangan kiri pula. Ni yang tangan kiri. Tangan kiri ni ada sedih sikit. Dah baca sedih. Cerita dia sedih sikit. Apa yang tangan kiri? Masa basuh tangan kiri. Basuh tangan kiri juga mula daripada atas sampai ke belakang. 1, 2, 3. Selat-selati. Selat-selat ni sunat ni. Menjelat-jelati ni sunat. Kiri pun gitu, selat-selati itu. Kalau basuh kiri dulu boleh tak? Kalau basuh kiri dulu boleh ke tak boleh? Boleh. Tapi makro. Kita mesti basuh kanan.
Okey. Apa doa dia? Ni. Ya Allah, janganlah Engkau berikan suratan amalku dengan tangan kiriku. Kita minta pada Allah. Dekat dunia ni kita dah minta. Allah Ta'ala akan layan. Sebab Allah Ta'ala Maha Pemurah. Ya Allah, janganlah Engkau berikan suratan amalku dengan tangan kiriku. Lagi sekali. Ya Allah, janganlah Engkau berikan suratan amalku dengan tangan kiriku. Sedih. Kalau yang tangan kiri ni sedih. Sebab apa? Kalau tangan kanan ada harapan ke surga. Kalau tangan kiri ada harapan ke neraka. Tapi tak kata putus. Katakanlah si A ni 50 penyamun, 50 ibadah. Menyamun pun 50, ibadah pun 50. Maknanya apa tu? Sama berat. Nak masuk mana? Kalau dia banyak ibadah, masuk surga. Rupanya tengok jahat dia pun 50 juga. Habis nak mana? Surga pun tak, neraka pun tak. Habis nak duduk kat mana? Duduk kat pelik haji baki. Kalau tamak kanan ni memang bahagia kata Rasulullah. Memang harapan bahagia. Tapi tiba-tiba tengok pada amal lagi, rupanya sama banyak 50-50. Amal 50, penyamun pun 50. Habis nak duduk kat mana? Nama dia A'raf. Alif Ain Ra Alif Fa. A'raf, dia duduk di situ. Duduk di situ tu nunggu siapa? Nunggu syafaat Nabi Muhammad. Kita nunggu syafaat Nabi Muhammad. Kenapa saya buat bab ni? Sebab kalau nak syafaat Nabi Muhammad, kita ikut dia lah. Kita ikut dia lah. Yang paling sedih ialah yang amal dengan kejahatan sama berat. Kena duduk di A'raf. Alif Ain Ra Alif Fa. A'raf, duduk di situ. Nunggu ihsan daripada Rasulullah. Tapi Rasulullah dah janji dah. Dia akan selamatkan umat-umat dia. Siapa yang umat-umat dia? Siapa yang umat-umat dia? Kita. Perasan kau. Nabi malam tu siang, siang tu siang. Kita siang pun malam, malam lagi malam. Ngaku Muhammad. Tapi kita ikut. Kerana kita nak masuk surga ni, satu rahmat Allah. Keduanya syafaat Nabi Muhammad. Cita-cita nak datang malam ni, dah tersemat dengan azan maghrib ke daripada awal? Nak datang hari ni, macam saya daripada awal saya semat. Sebab apa? Saya nak iron baju, siap-siap. Sebab Nabi suka orang yang elok-elok. Dia benci orang selekeh. Dan Allah Ta'ala pun tak suka orang selekeh. Dia suka orang yang elok-elok. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Jadi kita pakai elok. Elok-elok tu kemampuan. Menyana tu elok-elok. Kalau pakai baju Melayu, ada samping. Kalau tak pun pakai songkok. Tapi kalau pakai baju Melayu, tak ada samping, tak pakai songkok, jadi apa tu? Tu tak elok lah, kemas lah. Kemudian pakaian tu pun elok. Sebab Allah Ta'ala suka pada yang elok. Kalau kita pakai je ini elok. Kalau orang ngumpat, katakan jiwan ngumpat saya, apalah Ustaz Ahmad tu perasan muda sangat lah tu. Dia berdosa. Dia berdosa sebab dia ngumpat. Tapi kalau saya pakai macam ini, macam, tu dah gila ke tu? Tak sihat ke? Dia berdosa, saya pun berdosa. Yang tadi, dia berdosa sebab saya pakai kemas, dia gumpat. Tapi saya pakai macam ini, tak sihat ke tu? Dia pun berdosa, saya berdosa. Kenapa saya berdosa? Sebab punca daripada saya. Itu kita bimbangi. Kita buat baik-baik juga. Tapi buat nyakitkan nanti orang juga. Itu duduk di A'raf. Baik ada, jahat pun ada. Sembahyang boleh tahan. Ngumpat pun boleh tahan. Baca Quran boleh tahan. Maki amun pun boleh tahan. Macam mana? Sembahyang bagus. Lepas sembahyang ngumpat. Mana tak ngumpat? Apa benda lah. Terlepas sembahyang suruh balik aja macam sibu-sibu. Dah ngumpat dah. Itu dibimbangi. Kita duduk di mana? A'raf. Alif Ain Ra Alif Fa. A'raf. Harapan pertolongan daripada Rasulullah.
A'rab dia tulis di sini. Lagi satu. Ni yang paling ngeri sekali. Ya? Oh, tunggu. Masuk dalam ini. Tak apa. Sebab sebagai contoh, ya tak? Kekemasan diri. Ini yang paling berbahaya. Minta pada Allah. Dan janganlah, ikut saya. Dan janganlah daripada arah belakangku. Dan janganlah daripada arah belakangku. Dan janganlah daripada arah belakang. Macam mana arah belakang? Arah kanan sini. Arah kiri kiri. Arah belakang macam mana? Macam mana? Dia gini. Ambil kau punya amal. Ambil. Ini kata sini hanya bagi orang yang kafir. Kalau kita tak kanan, kiri. Tapi kalau ambil di sini, orang yang kafir. Orang yang kafir arah belakang dia kata sini. Siapa kafir? Siapa kafir? Siapa kafir? Orang yang tidak mengucap 2 kalimah syahadat dan meninggalkan solat dan rukun-rukun Islam. Sebab apa? Nabi menyebut sembahyang itu menentukan dia seorang beriman. Tak sembahyang, tak beriman. Membezakan antara itulah. Orang yang kafir daripada arah belakang. Dia tak kira Melayu, tak kira Arab, tak kira Cina, tak kira India, tak kira Sakai, tak kira Semang. Sedangkan daripada tak Islam, dia arah belakang. Ini tempat dia neraka. Tempat dia neraka. Na'udzubillah. Kita minta daripada sebelah kanan. Bila nak baca tu? Masa berwudu. Nak sebut tak payah lintasan. Sebab tu saya kalau ambil wuduk saya lama. Basuh wuduk saya lama. Dalam hati tu masa basuh ni, ya Allah berikan amal aku di sebelah kanan. Masa sini, ya Allah janganlah beri aku daripada sebelah kiri. Lamalah sikit. Lama. Orang kata pasal main air ke tu? Tak. Kita nak macam tu. Mudah-mudahan dalam kita buat sehari 5 kali tu, entah Allah Ta'ala terima. Itulah. Itu kehandak saya gitu. Habis. Yang dibasuh muka. Yang dibasuh tangan. Tangan mana dulu? Tangan kanan. Kemudian tangan kiri. Kepala dibasuh ke di macam ni? Kepala ni sapu. Sapu dengan apa tu? Sapu dengan air. Sapu dengan jari. Dia sapu dengan air. Sapu dengan jari. Tak, sapu dengan jari. Air itu sebagai alat. Okey. Kita kalau berwuduk, selalu ni macam mana? Kita pakai pipe ke pakai gayung? Pakai pipe. Pakai pipe. Jadi pakai pipe, macam mana selalu kita buat? Yang terus terang je lah. Tadah. Gitu. Oh, bagus. Sekali wuduk basah baju. Orang dah tengok. Ini mesti tak ada belajar. Sebenarnya pipe ini pipe air kan? Tadah ni. Tak, kalau nampak bagus juga kepala besar. Kenapa ni? Nak jimat air. Nabi ajar kita jimat air. Membazir air adalah haram. Jimat air. Ujung jari. Macam ni nak buat? Basah. Sikit aja. Yang perlu kena air mana? Yang perlu kena air kepala ke rambut? Kulit kepala. Kalau rambut tarik rambut keluar kena air. Ni rambut panjang, orang perempuan rambut panjang kan tarik keluar. Yang nak kena ni kepala. Sebab tu gunakan ni. Kepala ni dibasuh ke disapu? Disapu. Yang basuh muka, yang dibasuh tangan kiri kanan, yang dibasuh tangan kiri. Kepala disapu. Apa baca dia? Doa dia yang kita nak. Ya Allah. Ya Allah. Merayulah dengan Allah lemah lembut. Ya Allah. Itu kasar. Ya Allah. Kan lembut. Macam mana? Kita dengan isteri kita. Yang. Yang.
Apa kau makan ke? Si lembut. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulit anggota badanku daripada api neraka. Kita minta Allah. Ulang lagi. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulit anggota badanku daripada api neraka. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulit anggota badanku daripada api neraka. Saya pernah tengok dalam TV, TV Jerah. Kalau ajah ke haji tu pernah tak tengok orang ambil wuduk? Ada tak? Tak baik. Benda ni dah di cancel, dah tak ada lagi dah. Saya macam mana boleh keluar ni gambar ni? Dia ambil wuduk, songkok ni dipakai. Macam mana nak ambil wuduk? Mesti dibuka sebab nak kena anak rambut. Kena bawa dagu. Copeng telinga kiri, copeng telinga kanan. Kalau dah songkok macam ni ambil wuduk, macam mana? Anak rambut tak kena. Sah ke tak sah? Tak sah. Tak sah ke batal? Tak sah ke batal? Tak sah. Apa tak sah wuduk, sembahyang hukumnya haram. Tak sah wuduk, hukumnya sembahyang haram. Tapi alhamdulillah dah tak ada dah. Saya geram je. Saya tengok gambar tu, saya benci. Jadi kalau benda yang kita tak suka, kita benci. Allah Ta'ala bagi pahala. Kena buka. Tanggalkan. Sebab nak anak rambut. Kena. Tu. Kalau pakai songkok, macam mana nak ada? Yang paling baik, nanti contoh berwuduk kat mana? Kita tengok dalam TV. Yang ambil wuduk dekat air terjun. Air kan ada tu? Dekat air terjun, dia ambil wuduk. Itu cukup bagus. Yang contoh tu saya suka tu. Dia ambil ni. Itu yang paling baik. Yang dia pengen gitar lah lepas tu. Ada tak? Ada ke tak ada? Hindustan tengok. Situ tu tak nak tengok. Itu contoh yang baik. Okay. Bes, itu tadi sapu kepala. Jadi kepala disapu ke dibasuh? Disapu. Bes. Alhamdulillah. Kan ingat besok kalau anak tanya, ya kepala disapu ke dibasuh? Basuh lah. Ayah fongkong kalikong. Disapu nak. Sapu cu. Okey. Bes. Kemudian ketika membasuh telinga ni dibasuh ke disapu? Telinga disapu, telinga pun disapu. Jam tu laju nol lah. Dia lepas setengah dah. Oh, jangan tengok. Pasal benda ni banyak lagi. Telinga disapu ke dibasuh? Sapu. Macam mana cara nak sapu, nak basuh foto pada telinga, macam mana buat? Ada tak paip air? Selalunya paip air tu gunakan paip ke gunakan gayung? Paip lah, yang mewah kan. Shower ke air biasa? Air biasa. Air biasa tu makna cermat. Kalau shower tu dia boros sebab dia macam air hujan kan. Paip air tu ni. Habis cara sapu telinga macam mana? Kanan dulu. Sapu telinga kanan dulu. Sapu telinga kanan dulu. Tak menjawab mah. Kiri kanan. Kiri kanan itu. Serentak. Gunakan ni jari ni. Ni jari. Ni jari. Kenakan cucuran air. Kemudian masukkan. Tolak. 1, 2, 3. Ini ambil sapu telinga basah baju. Orang sebelah apa benda ni? Okey. Apa doa dia? Doa dia ni saya nak bagi. Biar sapu tu dia biasalah. Ya? Tapi doa tu yang tak. Sebab doa tu penting. Hamba-Ku yang tidak berdoa, kata Allah, adalah hamba-Ku yang sombong. Allah Ta'ala benci. Allah sombong. Dia suka kalau hamba dia merayu-rayu. Ya Allah, berikanlah kesihatan padaku. Aku nak pergi mencari ilmu-Mu, Ya Allah. Apa kedoaan dia? Ikut, ya? Kalau nak catat, nak rakam pada handset pun boleh. Ya Allah, jadikanlah dari segala apa yang aku dengar daripada yang baik-baik. Ya Allah, jadikanlah dari segala apa yang aku dengar daripada yang baik-baik. Ya Allah, jadikanlah dari segala apa
yang aku dengar daripada yang baik-baik. Apa maksudnya gini? Kita katakanlah duduk-duduk dan lepas minum ini ke lepas sembahyang ni kan ada minum kan. Di situ apa? Belah. Kalau macam mana ya kita ni nak kumpulkan orang supaya dapat duit banyak, kita nak dengar. Tu kita dengar lah. Jangan pula dia kata orang, apa kau cakap tadi aku tak berapa dengar lah. Ni sembahyang ni kita minta pada Allah ni. Apa yang baik-baik. Kita minta apa yang kita baik. Yes. Kemudian di sini supaya ikut supaya dapatlah daku mengikuti dan mengamalkan dengan sebaik-baik mungkin. Kita janji dengan Allah ni, ya. Supaya dapatlah daku mengikuti dan mengamalkan dengan sebaik-baik mungkin. Supaya dapatlah daku mengikuti dan mengamalkan dengan sebaik-baik mungkin. Habis. Jadi ya, muka disapu, muka dibasuh. Tangan disapu, tangan dibasuh. Basuhlah, jawab gitu aja, bukan kata dua tu. Muka disapu, dibasuh. Basuh. Tangan disapu, dibasuh. Basuh. Kepala disapu, dibasuh. Sapu. Itu aja, kenapa jawapannya. Tinggal dibasuh ke disapu? Sapu. Habis dah kaki, dah lepas tinggal apa pula? Kaki. Kaki disapu ke dibasuh? Okay. Kaki mesti dibasuh, yang kaki disapu. Kalau kaki disapu maknanya memang penyapu. Okay. Ketika membasuh, ketika membasuh kedua kaki hingga ke buku lali. Minta maaf. Basuh kaki hingga ke buku lali. Tapi kalau ikut sunnah Rasul, Nabi kalau dia ambil wuduk, dia ada kursi, dia duduk. Bilik air saya untuk wuduk memang saya sediakan kursi. Kalau lima saya sediakan kursi. Sebab nak ikut sunnah. Duduk. Masa bila? Masa kita basuh kaki. Basuh kaki mula daripada ujung jari ke daripada tumit dulu? Basuh kaki. Ujung jari. Ujung jari itu kena selat-selati ke goncang-goncang? Selat-selati. Ramai yang goncang-goncang ini je. Dia kena selat-selati. Kita duduk kat kursi selat-selati dengan ujung jari. Masuk daripada bawah, kemudian yang sini kita juga. Tapi kita cuba tengok kat Masjid Jami' Umar. Macam tak kena ujung jari. Tak ada rasa yang dia punya jari kedekut. Tahu jari kedekut? Dia rapat. Tapi kalau jari bulldozer tak apa. Dia berkembang. Jadi kita kena daripada ujung jari. Sebab tu kena duduk, kena selat-selati. Tapi Nabi berwuduk memang duduk. Jadi dia dapat selat-selati. Tempat kita ni. Tapi sekarang ni bagus. Dah banyak saya tengok, saya buat ceramah-ceramah, banyak surau-surau yang baru-baru ni disediakan tempat duduk. Baru-baru ni penggalan tiram. Dah banyak lah, alhamdulillah lah. Maknanya ada ikut sunnah lah. Yang tak nak duduk tak apa. Dia je. Kau biasa nak ke mana? Saya bukan nak apa. Saya sendiri nampak ni. Ajah pernah nampak tak macam ni? Ajah pernah nampak ke tak? Tak pernah. Ajah nak nampak? Kalau Ajah tak nampak, buta. Jangan Jah. Jangan cakap tegur. Saya pernah negur di Pek Koma. Budak bujang lah. Budak muda lah. Bujang ke muda ke duda aku pun tak tahu. Habis dekat dia basuh kaki macam inilah. Dek. Minta maaf dek Tak, ini tak boleh dek. Air nanti tak kena kat celah jari. Kebetulan minggu lagi satu, jumpa lagi budak tu. Dia buat lagi. Boleh tahan kepala dia. Dek, saya sebagai orang tua, saya pendakwa yang buat macam ini. Sembahyang awak tak sah. Terus tak jumpa lagi sampai sekarang. Saya kalau tak tegur, saya masuk neraka dulu besok. Orang yang salah tak ditegur. Sini siapa yang bertanggungjawab? Imam. Jangan main.
Kalau di rumah suami. Tapi pegang dakwah saya kena. Saya tegur dia. Zaman Rasulullah macam mana? Zaman Sayyidina Ali dengan anak Sayyidina Ali, Hasan Hussein. Dia betulkan orang tua ku wuduk tak betul. Dia wuduk beginilah, dek. Jadi orang tua tu sedar diri, belah. Lain kali tak buat lagi. Terus tak datang lagi budak tu. Adakah dia hidup lagi pun dia dah meninggal, aku pun tak tahu. Dah tak jumpa. Dah tak jumpa. Tapi mesin vacuum tu memang pancuran pipe dia tinggi. Tinggi tu lagi bagus. Kita tak ada kursi pun kita boleh celat-celati. Habis. Ini pada kaki. Macam mana doa pada kaki? Ketiga, membasuh kedua kaki hingga kumpulan ni. Doa dia, Ya Allah, tetapkanlah tapak kakiku. Ya Allah, tetapkanlah tapak kakiku. Ya Allah, tetapkanlah tapak kakiku di atas titian sirat. Di atas titian sirat. Di atas titian sirat. Titian sirat ni dekat belakang rumah kita ke kat mana? Titian sirat ni kat mana? Kat mana? Saya nak tanya kat mana? Di mahsyar. Pada mahsyar, sini syurga. Nak pergi ke syurga tu mesti lalu titian. Namanya titian sirat. Ini doa dia. Masa basuh kaki, masa basuh kaki. Saya ulang balik. Yang ada orang nangis. Pasal apa dia nangis? Dia sedih. Dia ambil wuduk selama ni tak tepat. Bagus, orang tu insaf. Dia insaf lah selama ni. Siapa salah? Saya pun tak salah, dia pun tak salah. Pasal saya tak salah, dia tak jumpa saya. Dia tanya. Lepas tu dia nangis. Pasal itu dah cerita yang ambil wuduk bangsa goncang-goncang goncang kaki. Selalunya goncang-goncang kaki ni apa? Ambil wuduk goncang-goncang kaki ni. Mana anjing nak kahwin? Kucing nak kahwin kan? Tengok dia tengok kucing. Ini doa ni. Kemudian cerita sakit, sambung lagi sikit. Jam tu lambat sikit pun tak apalah ya kita. Pada hari ramainya, ikut. Pada hari ramainya. Pada hari ramainya. Pada hari ramainya. Tergelincir. Dekat mana tergelincir tu? Titian sirat. Tergelincir tu kat mana? Titian sirat. Nantilah jam. Sekejap lagi. Aku pun dah tak usah nak nyampaikan dah. Okay. Daripada kaki dan terhumban ke dalam neraka. Yang tergelincir tadi kaki. Masuk ke mana pergi? Masuk neraka. Masuk neraka. Tuan ya. Itulah Ji. Tolong buat doa tu sikit-sikit ingat gini aje lah. Masa basuh muka, putihkan mukaku. Orang gitu. Sikit. Lepas tu besok ingat balik. Dapat amalan tangan kanan dalam hati tu. Jangan amalan tangan kiri. Pada kepala, gitu juga. Pada telinga, begitu juga. Pada kaki, itu juga. InsyaAllah. Tak perlu panjang-panjang. Kalau panjang-panjang sangat kan susah. Barulah baca doa dia. Doa ni ikutlah. Doa ni masing-masing. Tapi saya kena bagi juga. Sebab kitab yang saya baca tu ada. Doa dia macam ni. Lepas wuduk, jangan bercakap. Selalu lepas wuduk, bercakap dulu ke doa dulu? Cakap. Dan tak suami yang tak sabar. Tapi suami yang datang ni sabar. Isteri ambil wuduk. Lamanya ambil wuduk. Kopi aku dah bikin ke belum? Lepas wuduk jangan bercakap. Terus baca doa. Doanya tak panjang, senang pun. Terpulang, ikut saya. Saya terpaksa sebut juga sebab saya dah buat kerja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baru cakap. Tapi kalau eloknya jangan cakap lagi selagi belum sembahyang sunat wudu. Dalam masa wudu jangan bercakap.
Bang, duit nak kasih saya nak beli rantai. Tapi kat mana letak? Jangan ditanya tengah wuduk. Orang wuduk bercakap makro. Diamkan. Kalau ditanya juga, mana isteri kurang sopan. Kalau suami dia, air kopi aku dah buat belum? Itu suami tak sopan. Tadi isteri kurang sopan. Ni suami tak sopan. Jadi masa wuduk, jangan bercakap. Kemudian, lepas wuduk, terus baca doa. Lepas baca doa, jangan cakap lagi. Kita sembahyang sunat wuduk dulu. Sebabnya macam ni. Apakah amalan kau Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah. Tapi sekarang kita ni terpelik. Asalkan orang azan panggil Bilal. Padahal Bilal dah meninggal berapa ribu tahun dulu. Panggil Ma'azan lah. Ma'azin. Itu ajalah. Tak ada Bilal. Apa amalan kau Bilal? Aku dengar semasa aku Isra' Mi'raj. Bunyi capal kau di syurga. Nabi dengar. Tak ada apa ya Rasulullah, tak ada apa pun. Kalau kita agak-agak macam mana? Tengoklah sikit orang. Apa yang kau amalkan? Bila tak ada apa-apa Rasulullah. Semua saya ikut apa yang Rasulullah sarankan. Lepas wuduk, baca doa dan terus solat sunat wuduk. Itu je. Jadi kalau nak capal masuk surga dulu, wuduk dulu. Jelas. Pertanyaan ditutup. Nak tanya juga ya? Kan dah jelas tak tu? Tak jelas lagi? Tak apalah, bagi 10 minit. Boleh 10 minit? Boleh. Oh boleh aja. Siapa nak tanya boleh? Sama lelaki perempuan. Saya bagi 3 saat aja. Tak tanya tutup. 1. Bagi salam. Kalau kita ambil air, kita ambil semalam tak apalah. Kita ambil celup saja. Lepas tu kita rasa kanan. So kita rasa begini. Adakah dapat air 2 kolah lebih lah. Maknanya kita tak payah pakai gayung lah. Itu namanya pemalas. Rasulullah tak kasih, dia suruh cucur. Dia suruh cucur. Boleh sah, wuduknya sah. Tapi cucur tu makna lebih cermat. Itu ya. Nanti kan pasal kaki masuk. Pakai aja. Kenapa tak pakai gayung dari awal? Sebab Nabi tu cucur. Boleh sah, tak jadi hal. Okey. Boleh tak isah. Susah sangat gini je lah. Ada tak kolah besar kat rumah? Ada. Agak-agak kita boleh lepas tak? Kalau kita tergojun tu lepas tak? Ini bukan gurau betul. Ini hukum. Gurau-gurau juga aja, tapi saya cakap dia punya kolah tinggi manusia lah. Bukan besar sangat, 2 kolah tu air tak besar sangat, tinggi. Susah sangat. Nak pakai baju ke tak nak pakai baju? Tak pakailah tutup letak ni. Pakai. Itu sopan lagi. Tak ada baju. Terkejutnya dalam kolah. Ini rambut jangan timbul. Niat. Saya jangan kat kanan yang kecil, nanti boom ke atas. Takkan 2-3 kali ngulang ni. Islam memudahkan. Boleh. Syaratnya masa kita tenggelam tadi betul-betul rambut pun dah tenggelam. Jangan rambut ada berkipai ke atas. Boleh dibolehkan. Kalau tak pun gini juga. Kesindat ni. Pergi kat dekat Sungai Muar. Ni nak ambil wudu kan. Masjid tu kan dekat Sungai Muar kan. Terkejut. Niat saja keadaan siap dan boom. Boleh. Di mana tertibnya? Di mana mualah ni? Dah diatur oleh Allah. Otomatik. Bagus awak tanya. Awak tanya itu bagus. Satu lagi Ustaz. Ya. Hujan tengah lebat. Dah 2. Satu je. Ya, apa? Orang nak tahu. Hujan tengah lebat. Kita mandi hujan tu ambil sembahyang. Sah tak? Kita mandi air hujan. Mandi hujan tu ambil Tu sembahyang. ambil sembahyang. Tak boleh. Kena niat dulu. Yalah. Ya, niat. Awak tak sebut niat. Awak tak sebut niat kan? Niat. Ambil sembahyang. Niat. Betul. Boleh. Tak kisah. Boleh. Boleh. Dah, semua dah nak tanya. Sekarang saya tanya. Kalau salah jawapan, kita takkan balik sampai 12 malam. Macam?
Setuju. Sama-sama tunggu balik. Tak, aku balik lah. Okey tak? Okey. Saya ambil wuduk. Agak-agak ni tahayul lah sikit kan masa ambil wuduk. Dah basuh kaki nak sembahyang. Tangan tadi dah basuh ke belum ya? Ada pernah berlaku tak? Ada ke tak ada? Jangan membohong kau dengan aku. Ada. Dah basuh. Ada kan? Macam mana nak buat? Please. Ambil wuduk semula ya. Basuh muka, basuh tangan. Okey. Habis macam mana nak buat? Kita ambil tempat tak basuh. Sempat yang tak basuh. Kalau yang tak basuh, yang tak dibasuh tinggal kaki, basuh kaki. Ini namanya ulama ketutul. Yang diiktiraf hanya muka je. Kita tadi lupa basuh kaki ataupun lupa sapu kepala. Saya nak sembahyang teringat kepala tak sapu. Yang diiktiraf oleh Allah muka, sebab muka tadi ada niat. Tangan kena basuh semua. Kaki sapu, kepala kena sapu, telinga kena sapu, kaki kena basuh semua. Yang sah diiktiraf dia oleh Allah hanya muka sebab ada niat. Yang tangan, kepala, kaki. Pada kita lupa ni pada kaki. Tapi kena buat tangan, kepala, telinga dan kaki. Jelas? Okay. Ni dah sembahyang ni, dah sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Terkebil. Dia terkebil. Tadi basuh kaki sebelah. Basuh kaki sebelah. Macam mana buat? Batalkan sembahyang. Nak ambil wuduk balik, kita basuh tangan ni. Sapu kepala, sapu telinga, basuh kaki wuduk. Syaratnya tak batal wuduk. Kalau nak itu kena niat balik lah. Ada pertanyaan ditutup. Kalau tak tanya tak betul. Tanya. Boleh. 3 saat dia dah tanya dah. Okey. Banyak berlaku yang tu. Saya tanya dia lah untuk okey semula. Yang seorang lepas mandi, kamu geban atau lelaki berdoa. Saya. Habis Banyak yang berlaku tu. lepas mandi berkemban. Lepas tu sembahyang. Ambil air sembahyang. Ambil air sembahyang pakai berdi. Kalau berwuduk lain. Wudu. Wah, ambil air sembahyang air. Berwuduk, cakap berwuduk ambil air sembahyang je tu air. Gunakan bahasa yang betul. Berwuduk okey. Berkemban tu berwuduk. Ya, masa berkemban tu berwuduk. Bukan ambil air sembahyang. Tak. Okey. Habis apa awak maksud awak ni sah ke tak sah gitu? Tak mana aurat tak tutup lah. Gitu kan? Sah ke tak sah gitu. Kan aku dah cakap tadi, masuk dekat Sungai Muar dia buang tuala dia tu sah, tak jadi jangan ditutup. Dah lewat lain kali lah ya. Okay. Itu namanya sebab apa kata Rasulullah, ilmu ni nak dapat didatangi. Keduanya mesti rajin bertanya. Baru dapat ilmu. Okay. Tapi cukuplah imam tanya seorang, sana seorang. Okay. Dah ya, kita sambung lain kali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqal azim. Maaf lahir batin. Kalau tersentuh apa yang saya cakap tadi, maknanya terkena batang hidung, minta maaf. Saya nyampaikan cara ikhlas. Saya tak nak nanti berlaku. Kalau nanti saya nampak dekat Masjid Bandar Jami rupa-rupanya orang wajib baki yang ambil wuduk kaki goncang. Maaf ya, batin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.